Selamat bertemu kembali. Tadi kita berhenti setakat kita bincang berkaitan dengan 4 proses utama penerbitan dan aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam proses penerbitan tadi, iaitu proses utama ialah jana idea, editorial, desktop publishing dan IMC. Seterusnya kita akan lihat apakah proses aktiviti-aktiviti yang terlibat secara langsung dengan 4 proses ini apabila kita menerbitkan sesuatu majalah. Contoh kita lihat di sini, contoh kita lihat sini carta aliran penerbitan majalah di dalam sebuah organisasi penerbitan maupun surat khabar. Kita lihat yang pertama sekali, selepas kita menjana idea, sudah kita ada hala tuju tentang majalah, bentuk majalah, proses yang lain-lain yang kita bincang dalam proses menjana idea. Yang seterusnya kita next step ialah kita akan menerima manuskrip. Apabila kita dah menulis, kita hantar manuskrip, perolehan manuskrip. Kemudian kita akan buat proses penambahbaikan oleh pengarang selepas pihak editor menyunting, membaca draft dan sebagainya. Kita akan pulang kepada pengarang untuk penambahbaikan. Kemudian kita hantar kembali kepada penyunting, kepada editorial untuk membuat penyuntingan naskah. Dari segi bahasa, tata bahasa, fakta, flow dan sebagainya. Kemudian apabila proses penyuntingan utama itu dilakukan, maka pihak kita akan pulangkan kembali manuskrip tadi atau artikel kepada pengarang untuk pembetulan, ataupun secara internalnya kalau sedikit saja dia punya pembetulan, pihak editor akan betulkan dan terus hantar kepada pihak proofreader. Proofreader apa tujuan dia ialah untuk membaca kesalahan-kesalahan ataupun proses penyuntingan tadi, tata bahasa semuanya telah dibuat dan juga telah dilaksanakan oleh editor tadi, telah di-type dan telah diperbaiki. Kemudian apabila manuskrip proofs yang telah di-proof disahkan, maka proses seterusnya ialah itu proses yang ini kita lihat warna ni, ini adalah proses yang kita hantar kepada proses DTP. Ini tadi proses editorial, ini adalah proses DTP. So selepas manuskrip dah bersih, maka dah bersih maksudnya tidak ada kesalahan dan sebagainya dan disahkan oleh pihak editorial, maka manuskrip itu akan diserahkan kepada jabatan kreatif ataupun jabatan desktop publishing untuk dibuat layout. Dibuat layout, kandungan dia, kita susun dia. Ini dipanggil, asas mulanya datang daripada mana? Ialah daripada dummy. Kemudian layout tadi dibuat oleh pihak grafik dan ada satu lagi selepas siap, maka dia akan serahkan dia punya proof layout untuk buat proof layout, di mana ini juga sebenarnya akan melibatkan proses editorial. Editor akan bersama ketua grafik akan melihat layout tersebut sama ada menepati cita-rasa tema, sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian sebarang penambahbaikan layout ini akan ditentukan oleh editor dan ketua grafik. Setelah itu dibuat pembetulan dan sebagainya, maka layout yang disetujui tadi akan juga diserahkan kepada jabatan webmaster. Sebab webmaster ini akan memulakan proses membuat promosi masuk dalam IG, masuk dalam tweet, dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Dan itu elemen-elemen online yang mana kita sebelum majalah ni belum terbit, tapi kita dah mula membuat promosi dengan mengambil satu dua muka surat ataupun gambar yang ada dalam majalah untuk kita sebarkan kepada orang kita potential customer, supaya dia boleh tahu dan mereka dapat lihat bahawa majalah ni akan keluar pada bulan depan. Majalah ini apa kandungannya dan mereka bersedia untuk membeli. Seterusnya dalam proses editorial, selepas layout disetujui, maka proses seterusnya adalah proses menerbitkan dipanggil prototype ataupun CRC. Prototype ataupun CRC adalah camera ready copy. Itu satu manuskrip yang sudah sempurna, tidak ada kesilapan, proof layoutnya sudah diperaku oleh kedua-dua jabatan editorial dan jabatan DTP,
maka CRC ini hanya menunggu untuk proses penerbitan. Jadi bahagian marketing online akan menerima dipanggil soft copy CRC ataupun printed copy CRC, yang mana CRC ini akan ditentukan sama ada diterbit untuk cetak, diterbit untuk melalui cetakan atau diterbit melalui online. Dekat sinilah kedudukan bagaimana digital magazine akan dilakukan. Right? Kalau kita lihat dari segi proses ni, sampailah siapnya layout dan DTP, itu adalah proses yang fundamental pada asas dalam semua pengusahaan penerbitan. Tapi apabila CRC sudah siap, maka jabatan marketing melalui editorial tadi, maka mereka akan menentukan sama ada nak cetak ataupun nak buat online, ataupun kedua-duanya. Jadi di sinilah part inilah yang akan menentukan bahawa kita nak buat cetak 100% ataupun ada majalah kita yang diterbitkan secara online. Itu dipanggil digital magazine. Sebab itu kita lihat kat sini, akhirnya apabila kita setuju untuk buat dua version, digital dan dicetak, maka digital version kita bagi kepada pihak marketing dalam bentuk yang dipanggil e-magazine atau e-book, dan mula dipasarkan di talian dengan bantuan pihak desktop yang kita ada tadi, marketing secara online. Ada sahaja nanti kita akan peringkat bab 5, kita akan lihat integrated marketing saja, bagaimana komponen-komponen media sosial itu memang paling penting dalam memasarkan produk digital. Atau dalam keadaan lain pula, kita lihat majalah kita juga boleh pergi masuk ke dalam pasaran tradisional. Apa yang kata pasaran tradisional? Itu pasaran yang sedia ada, itu pasaran di kedai buku, di library, ataupun langganan ke rumah oleh pengguna. Itu dipanggil traditional market. Itu dengan menggunakan majalah fizikal yang biasa kita tengok di kedai-kedai, itu dipanggil majalah fizikal. Namun begitu, dengan adanya teknologi ICT, maka majalah ini juga boleh diterbitkan dalam bentuk e-magazine ataupun digital magazine yang dipasarkan di talian, dan pengguna akan menerima e-magazine kerana kita lihat dalam banyak-banyak produk kita. Contohnya kalau pelajar buat dalam sesi-sesi yang lepas, ini adalah salah satu contoh e-magazine yang dibuat oleh pelajar-pelajar full time. Itu majalah yang dikenali sebagai majalah Misali contohnya. Kita lihat majalah Misali ini adalah pelajar dibuat oleh pelajar SCCA 2093 tahun 2018. Mereka buat majalah ini konsep parenting. So dekat sini ada, ini ada, dan kita juga kena buat macam ni sebenarnya. Kita kena buat macam ni. Dan dia diterbitkan oleh siapa dia CEO, semua jawatan-jawatan ini seperti yang kita dah lantik. Kemudian kita buat iklan, ini dipanggil layout, okey. Dan kita lihat ni, inilah tim dia, tim Misali. Dan kita ada elemen-elemen digital sini. Untuk baca majalah fizikal ni, selain kalau kita beli majalah fizikal ni, kita boleh juga scan dan baca majalah online atau majalah dia digital, dan juga termasuklah dia punya komponen-komponen online seperti dalam Twitter, dalam IGTV. So dia ada sini. Ini yang dipanggilkan inovasi dalam dunia penerbitan. Kalau dulu juga kalau terbit cetak itu saja, tapi ini tidak. Kita boleh dapat pelbagai bentuk bahan tambahan selain daripada cetak. Okey, ini isi kandungannya, iklan-iklan, ini gambar-gambar, ini dipanggil layout, dan juga ini digital. Okey. Kalau kita lihat yang ini, produk ini sudah dimasukkan dalam issue.com. Dimasukkan dalam produk issue.com.
Begitu juga produk-produk yang kita sedang buat. Kita buat tentang makanan. Tentang makanan tu dia tema besar. Di dalamnya ada usahawan makanan, ada tentang resepi, ada tentang tip diet dan sebagainya. Jadi untuk itu, kita juga kena rujuk majalah-majalah yang sedia ada di pasaran. Ini ada dalam issue.com. Kalau kita lihat banyak di sini. Bagaimana mereka develop. Contohnya, kita lihat kat sini ialah majalah-majalah yang dah masuk dalam online flick. Ada issue.com, ada Shopee. Ini menunjukkan bahawa sekarang penerbit mula mengorak langkah dengan menerbitkan e-magazine. Itu banyak ni Shopee, chef1.com. Jadi kita boleh langgan di situ. Jadi peluang kita, dia bukan sekadar mencetak dan jual, tapi juga kita cetak dan juga kita beli dalam bentuk digital. Sebab ada dia punya pasaran di situ. Contoh kita ambil sini online flip, buku ataupun majalah digital, resepi makanan. Very simple dia buat, simple 5 menu kuih saja. Okay. So dekat sini yang kita lihat ada 8 muka surat saja bagaimana dia buat. Okay. Gitu, kita boleh buat. Oleh pelajar UiTM. Okay. Seterusnya kita ambil contoh-contoh lain adalah berkaitan dengan apa, majalah-majalah yang ada ni, sajian di blog contohnya. Dia ada blog macam-macam. Ada juga majalah-majalah yang digunakan platform-platform yang lain contohnya. Di sini kita tengok dia gambar. Ini Chef1, ini Shopee, majalah e-book. Kita tengok majalah, kita cuba cari majalah-majalah yang ada kaitan dengan makanan di sini. Kita tengok sihat, majalah tentang apa ni, rasa. Kita tengok sini apa lagi yang boleh kita lihat kat sini. Ini majalah daripada Indonesia ni, majalah yang dimuat naik dalam issue.com, kuliner. Okey. Okey, kita tengok majalah kuliner. Tentang makanan. Yang majalah ini hampir sama dengan majalah-majalah yang you all buat. Temakan makanan, tapi di dalam dia ada pelbagai subtema yang mencerminkan tentang makan, makanan dan isu-isu berkaitan dengan pemakanan. Okay. Ini majalah digital. Yang nanti majalah kita pun kita akan buat menjadi terus masuk ke situ. Okey. Sebenarnya bila kita tahu proses ini, dan sebenarnya kita mengalami proses ini, semua pelajar dalam kumpulan tugasan perlu memahami proses ini. Sebab proses ini satu tujuannya untuk memahami dari jana idea sampai kita terbit. Kemudian kita nak tahu tentang kaedah-kaedah pemasaran. Ketiga, kita nak tahu apakah aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam proses menerbitkan majalah. Jadi kita kena faham proses ni. Dan soalan-soalan juga boleh keluar sama ada dalam editorial, desktop publishing, marketing. Okay. Sebab tu kalau kita lihat dalam proses menerbitkan majalah, kalau kita rujuk dalam bab 6, itu proses menjana idea dan kreativiti. Ini adalah proses yang kita proses yang paling utama sebelum kita menerbitkan satu majalah. Soalan pun pernah keluar berkaitan dengan terangkan proses penjanaan idea. Ataupun soalan pernah ditanya berkaitan apakah aktiviti-aktiviti yang anda lakukan semasa proses menjana idea. Okay. Sebab itu kita lihat awal mula penerbitan ataupun apa saja syarikat, kita sebenarnya perlu memikirkan konsep, kita perlu fikirkan tentang kewibawaan, kita perlu fikirkan tentang pengurusan penerbitan, pemasaran produk dan sebagainya. Ini dipanggil satu proses kita menjana idea secara kreatif.
kita tak boleh melihat benda yang sedia ada,